Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Alhamdulillah. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ni. InsyaAllah dengan berkongsi sedikit ilmu. Orang kata recharge bateri kita untuk ilmu-ilmu baru. Betul? Dan juga recover semangat kita. Supaya setiap saat yang berlalu, setiap masa yang berlalu akan lebih baik lagi. Kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada ramai orang. Dan juga sebaik-baik manusia juga orang yang belajar daripada keadaan dan juga memperbaiki masa depan dia. Okay. Saya Fakrul Anwar, mentor Syed Mesanda. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi SHO berani kita. Dalam sesi orang kata berkongsi sedikit pendapat, berkongsi sedikit maklumat untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Untuk menjadikan kita bersedia untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Kerana salah satu perkara yang selalu saya diberitahu, dan selalu juga orang kadang bercerita mengadu dengan saya, oh Encik Fakrul, kadang-kadang saya ni waktu bekerja saya down lah. Waktu bekerja kadang-kadang saya hilang semangat lah. Faham? Waktu bekerja ni kadang sekitaran kita kadang pressure dan pelbagai lagi. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kehidupan kita seharian, memang keadaan sekitaran akan menguji kita. Keadaan sekitaran akan memberi kita pengajaran. Keadaan sekitaran akan memberi kita pembelajaran. Kita kena faham benda tu. So that's why saya selalu tekankan. Siapa-siapa yang berada dalam session dengan saya, training dengan saya selalu beritahu. Paling penting adalah kita melakukan mind setting. Apa dia mind setting kita? Tulis kat sini. I am in learning mode. Apa dah? I am in learning mode. Jadi apa pun yang berlaku, sama ada disebabkan oleh orang lain, disebabkan oleh sekitaran kita, rakan sekerja kita, klien kita dan sebagainya, ia hanyalah sesuatu pengajaran. Ia adalah satu pembelajaran yang akan memberikan kita pengalaman yang berbeza. Jadi jangan mudah nak frust lah, jangan mudah nak down lah. Betul? Enjoy the journey. Apa dah? Enjoy the journey. Jangan tak pasal-pasal kita nak berfikir negatif sampai hilang arah, hilang orang kata panduan kita, hilang keyakinan diri. No. Kita kena turn around that mind untuk menyatakan bahawa this situation is to make me stronger. This situation is to teach me a lesson. Dan situasi ini adalah untuk memberi saya pembelajaran dan pengajaran. Itu penting. Dan secara tak langsung, bila ada nilai pembelajaran dan pengajaran, dia akan naikkan value kita. Dia akan naikkan nilai diri kita. Dia akan naikkan orang kata content value kita. Betul? So we have to understand that concept. Selagi kita tak menaikkan nilai content kita melalui pengalaman, melalui cara kita, ilmu yang kita ada, kita akan sentiasa berada di takuk yang sama. Okay? Okay, so siapa yang ada kat sini, say hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua sekali? Kita ada siapa kat sini? Amy, apa khabar, Miss? Sehat? Excellent. Always excellent, Okay, so kita ada juga siapa dekat sini? Kita ada juga Surashan. Apa khabar, Surashan? Salam excellent. Always excellent, Okay, kita ada siapa pun? Muhammad Nakib. Waalaikumsalam. Apa khabar, Nakib? Sehat, Okay, jangan lupa juga share dekat kawan-kawan kita yang lain. Share juga kepada SHO yang perlukan suntikan semangat. Share juga kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan sedikit kekuatan dan semangat. Itu penting. Kerana apa? Kita berkongsi supaya kita dapat sama-sama menaikkan martabat profession kita. Always remember that. Orang yang berkongsi, tuan-tuan, tak akan berkurang. Malah kan akan murah rezeki, dia akan lebih lagi. Faham tak? So share. Share dekat grup mana-mana yang anda ada dekat Facebook tu, share dekat mereka. Faham tak? Mana-mana grup, maybe ada yang tak tahu nak share, tekan kat bawah tu share. Kalau ada dekat WhatsApp punya group pun anda boleh copy, post dekat WhatsApp group tu. Okay? Learn to give value. Learn to share value. Learn to add value. Tulis kat situ. Okay? 3 perkara. Apa dah? Learn to give value. Learn to share value. Betul? And learn to add value. Okay, boleh? Okay, good. So, malam ni saya akan share, okay, satu perkara yang menarik. Satu perkara yang kadang-kadang sama ada majikan ataupun maybe pekerja sendiri, maybe rakan sekerja kita,
kadang-kadang menyatakan benda ni yang kadang-kadang bila kita dengar sebagai safety practitioner rasa berdesing je telinga. Betul? So therefore, kita kena faham bagaimana nak menjawab dengan betul. Kita kena tahu bagaimana nak menjawab dengan bijak. Kita kena tahu juga bagaimana kita nak orang kata melakukan sesuatu dan menyampaikan sesuatu dengan lebih baik. Kerana saya yakin bila sesuatu itu diuji, bila sesuatu itu diperkecilkan, ada suatu pembelajaran yang kita kena bersedia kat situ. Okey, so siapa yang nak begitu saya nak kat situ? Okey, saya nak tahu bagaimana kalau orang menyatakan kita apa dah? Okey, apa dah orang kata? Safety ni menyusahkanlah, Safety ni kadang-kadang membebankanlah, betul? Okay, so we have to know how to answer that thing and how to respond that thing correctly. Itu penting. Kerana apa? Bila kita respond dengan betul, bila kita respond dengan baik, akhirnya ia akan memberi kita orang kata kekuatan untuk memberi maklumat yang betul kepada orang lain. Okay, boleh? Okay, bagus. So what happen now is, so kita akan share beberapa perkara yang boleh membantu anda supaya anda boleh menjawab dengan betul bila orang ataupun majikan atau pekerja atau rakan-rakan menyatakan ia menyusahkan. Betul? Okay, good. So, pertama sekali kita kena faham attitude manusia ni. Okay, so jangan lupa tulis kat bawah ni. Siapa-siapa yang ada kat bawah tu tulis kat bawah, summary-kan. Hai Fazlina, apa khabar Fazlina? Okay, Zul Syami, apa khabar? Yes, betul. Okey. Zulfahmi kata menghabiskan duit. Betul, menghabiskan boreh je. Betul? Kadang-kadang ada majikan atau pekerja dia kata apa? Safety ni menyusahkan. Betul? Tulis kat situ. Safety ni kadang melambatkan sesuatu projek, sesuatu perkara. Kadang-kadang safety ni menyusahkan. Betul, Zul? Okey. So, kadang-kadang orang kata safety ni menyebabkan orang tak selesa. Macam-macam ada je polis yang melihat ataupun ada je polis yang orang kata memerhati. Betul? Okay. Ada juga kata safety ni buang duit. Safety ni tak ada manfaat pun. Betul? Safety ni kadang-kadang orang kata cost saja. Cost. Kenapa kita nak kena beli PPE, kita nak kena beli signage, kita nak beli peralatan emergency, all that particular thing, dan kita kena buat training, kita kena buat induction, betul? So dia adalah merugikan. Kerana apa? Merugikan dari segi masa dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan. Okay. So bila seseorang tu berkata-kata, tulis kat situ. Ini best ni, best. Bila seseorang tu berkata-kata negatif ataupun berkata-kata untuk menyampaikan sesuatu, sebenarnya dia memberi tanda-tanda ataupun indikator kepada diri dia. Anda kena bagi tahu tu. Tulis kat situ. Bila seseorang tu berkata-kata, sama ada negatif atau positif, sebenarnya dia sedang memberi indikator tentang diri dia. Apa dah? Indikator. So that's why kita kena faham, bila ada indikator, apa indikator yang diberikan oleh seseorang yang berkata-kata macam tu? Ini yang kata, maybe indikator yang pertama adalah orang yang berkata susah tu, maybe mereka tak tahu dan mereka tak faham apa safety tu. So bila mereka tak tahu dan mereka tak faham apa safety tu, so at the end of the day, mereka hanya berkata-kata berlandaskan maybe kata-kata orang lain yang diulang-ulang ataupun maybe pengalaman sendiri. Okay, itu yang pertama. Kerana mereka tak tahu dan tak faham. Kedua, apa indikator yang diberikan bila orang tu berkata begitu? Ia adalah indikator yang menyatakan bahawa dia berada dalam, dia panggil state of ignorance. Apa dah? State of ignorance. Maknanya dia melihat sesuatu itu dalam keadaan penafian. Okay. So, kita kena tahu dan bijak bagaimana nak menjawab dan menyampaikan benda tu. Okay. So, yang ketiga, apa tanda-tanda bila orang tu kata safety ni menyusahkan, safety ni tak beri faedah, safety ni cost. Kerana saya maklum, kenapa? Especially bila organisation itu baru nak melakukan safety. Organisation tu baru ambil safety officer contohnya, ataupun kita adalah safety officer pertama yang diambil. Betul? Kita akan ada resistance, kita akan ada orang kata roadblock yang kita kena lalui.
ada dinding ignorance yang kita kena pecahkan. So therefore, anda kena pertingkatkan nilai diri anda, ilmu diri anda. Okay? Kena pertingkatkan senjata-senjata anda. Kerana apa? Saya yakin, bila kita menghadapi sesuatu keadaan, kita kena bersedia untuk menggunakan senjata yang pelbagai. Kita kena bijak untuk menggunakan senjata yang akan kita gunakan dalam perjalanan karier kita. Okay, so that is very important and very critical. Kita bukan saja mengulang-ulang apa yang kita dah lakukan, dan benda yang kita lakukan tu mungkin tak berjaya, betul? So therefore, we have to be conversant dan juga sentiasa bersedia untuk menggunakan pelbagai ilmu dan juga pelbagai senjata. Okey, itu penting. Dan yang ketiga, apa yang akan tanda yang akan mereka berikan? Ketiga, mereka sebenarnya nak test water ataupun mereka nak menguji anda. Tahu tak anda nak menjawab? Tahu tak anda nak menyampaikan dengan betul? Tahu tak anda bagaimana nak respon dengan betul? Itu penting. Kerana apa? Bagaimana kita respon akan memberikan persepsi pada mereka sama ada mereka nak berubah atau tidak. Dua je. Sama ada mereka nak menerima atau tidak. Dua je. Sama ada mereka nak kekal dalam orang kata ignorance ataupun mereka nak sedar, oh betul juga. Nampak tak? Dapat. So we have to understand how we respond akan menentukan bagaimana pemikiran mereka selepas itu. Okay, good. So, malam ni saya nak share 3 cara. Berapa? 3 cara. Bagaimana nak respon dengan keadaan itu. Kerana apa? Macam mana saya beritahu, ada orang yang tak tahu. So, kita kena beritahu mereka. Ada yang mereka in the state of ignorance. So, kita kena tahu bagaimana nak respon dengan mereka. Dan maybe juga ada mereka yang nak test kita. So, we have know how to give them the correct information and knowledge. Okay. So, bagaimana nak menjawab dia? Okay. So, pertama sekali, ada beberapa teknik yang kita boleh gunakan. Pertama sekali adalah kita boleh gunakan teknik bertanya jawapan. Bertanya balik pada mereka. So, kalau kata, oh, safety ni menyusahkan. You tanya balik apa dia? According to whom? Mengikut siapa yang menyatakan safety ni menyusahkan? Okay, bagi tahu dia apa? According to whom? Ataupun yang kedua, anda boleh bagi tahu juga, itu pendapat anda. Itu pendapat anda. So, kita respon dengan memberi maklumat, mengetahui dia according to whom. Ataupun, itu pendapat anda. So, kita nak menunjukkan bahawa pendapat itu adalah pendapat dia secara individu. Kerana ianya akan bergantung kepada ilmu yang dia ada. Betul? Okay, good. So, siapa yang ada kat sini? Say hello, say hi, Assalamualaikum. Dan jangan lupa share kat kawan-kawan kita yang ada kat sini. Okay, good. So, next. Yang ketiga, bagaimana kita nak respon? Okay, pertama kita boleh tahu according to whom. Yang kedua, kita boleh tahu ini juga pendapat anda. Okay. Cara yang ketiga, kita boleh juga memberi example atau contoh secara logik. Kerana ada setengah manusia yang nak kita sampaikan secara logik. Betul? So therefore, kita kena tahu bagaimana nak respon dengan betul. Supaya mereka menerima maklumat itu juga secara logik. Penting. That's why saya selalu tekankan, sebagai safety practitioner, kita kena tahu bagaimana berkomunikasi dengan betul. Kita kena tahu bagaimana berkomunikasi dengan tepat. Kita kena tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan ada kepelbagaian manusia. Okay. So, yang ketiga. Anda boleh bagi contoh. Apa dia? Bertanya dia. Anda pakai seluar ke? Saya mesti respon. Oh, kenapa pula? Saya nak tanya anda pakai seluar ke? Ya. So, kalau anda pakai seluar tu, safety lah. So, tanya dia, anda pakai baju ke? So, bila anda pakai baju, help lah. Kerana apa? Kerana jika anda tak pakai baju, anda akan sejuk, anda akan panas, dan sebabkan itu maybe akan demam, sakit dan sebagainya. So, therefore, kita kena make them faham apa yang mereka pakai juga, sama ada seluar ke, baju ke, anda pakai kasut ke, betul? Tujuan dia adalah untuk memastikan anda sihat dan selamat. That's why kenapa kita pakai kasut. Tanya dia, anda pakai kasut tak? Yes, safety dah tu. Kenapa nak kena pakai kasut? No? So,
That's why kadang-kadang kita kena kaitkan sesuatu persoalan, sesuatu salah anggap dengan contoh-contoh yang lebih tepat. Itu penting. Kenapa? Kadang-kadang ada juga setengah orang yang memerlukan logik untuk diterangkan. Okay, boleh? So therefore, that's how kita respond according. Supaya at the end of the day, mereka akan mula berfikir. Kerana benda yang paling penting dalam perubahan seseorang manusia adalah kita nak membetulkan apa yang ada dalam pemikiran mereka. Apa yang ada dalam kotak pemikiran mereka. Betul? So therefore, malam besok saya akan, seterusnya, session seterusnya saya akan share the 5 pillar of human. Apa dah? 5 pillar of human. Apa 5 perkara yang anda boleh bantu seseorang untuk berubah? Apa 5 perkara yang anda boleh gunakan untuk bantu seseorang untuk berubah? Dan apa 5 perkara yang anda kena tahu supaya seseorang itu anda boleh bantu untuk jadi lebih baik? Okey? Okey, alhamdulillah. So kita jumpa lagi dalam session yang seterusnya. Dan jangan lupa siapa yang ada kat sini. Okey, kita ada Johan, apa khabar Johan? Muhammad Nakib. Hai, apa khabar Muhammad Nakib? Vini, kita jumpa lagi Vini, Zul Syami dan yang lain-lain. Okey, Siti Fazlina, apa khabar? Okey, jangan lupa share dekat kawan-kawan kita yang lain, supaya apa yang saya kongsi ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okey? So, macam mana saya bagi selalu pesan, every day stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? So jumpa anda lain kali. Dan insyaAllah kepada mereka yang akan attend session Documentation with Impact ISO 45000 pada hari Khamis dan Jumaat ni, tahniah pada anda. Dan insyaAllah kita akan berjumpa nanti. Okay? Dan pada mereka juga yang nak belajar apa the OSH program, so anda boleh sertai kita juga dalam safety program yang kita akan anjurkan pada bulan depan. Okay? So insyaAllah jumpa saya dalam sesi tersebut dan saya doakan anda sihat dan selamat. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, bye.